Bismillahirrahmanirrahim. An Abdullah bin Mas'ud anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibir. Maksudnya dari Abdullah bin Mas'ud telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak masuk syurga siapa yang ada dalam hatinya sebesar zarah sifat bongkak ataupun sifat takabur. Dalam hadis ini ada 3 pengajaran. Yang pertamanya, takabur merupakan dosa hati kerana dia bukan amalan yang zahir. Jadi takabur ni Nabi kata tidak masuk syurga seorang yang dalam hatinya ada sifat takabur. Apa maksud takabur? Takabur ni dia ada 2 ciri dia. Orang yang ada 2 cirinya, dia ada sifat takabur ataupun bongkak. Yang pertama, dia rasa takjub dengan diri dia. Dia rasa diri dia hebat. Dalam waktu yang sama, dia merendahkan atau menghina orang lain. Itu makna takabur. Kalau dia rasa takjub dengan diri dia seorang-seorang, dia tak ada rendahkan orang lain, itu tak takabur. Itu dipanggil ujub. Ain jimba. Ujub ni maksudnya rasa ajaib dengan diri. Orang Melayu kita sebut perasan seorang-seorang. Perasan. Seorang semayang, seorang kata, banyak aku semayang ni. Itu ujub. Ada perasaan dia syok sendiri. Dia rasa dia lah paling pemurah. Dia rasa dia lah yang paling bagus lah. Itu dia panggil ujub. Tapi takabur ni, dia rasa diri dia hebat. Dalam waktu yang sama, dia merendahkan orang lain. Dia merendahkan orang lain. Itu dia akan jadi takabur. Sebab itu syaitan, kalau kita lihat dalam Al-Quran, ketika dia tak nak sujud pada Adam, apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Allah kata Adam, ketika iblis tak nak sujud kepada Adam, Allah sebut aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan dia takabur, dan jadilah dia daripada orang-orang kafir. Dan apakah sifat takabur bagi iblis ni? 2 benda tadilah. Pertama, dia rasa diri dia hebat. Dalam waktu yang sama, dia merendahkan orang lain. Dia rasa diri dia hebat. Dia kata apa? Dia kata depan Tuhan, macam mana aku nak sujud dengan Adam ni Tuhan? Ana khairum minhu. Aku lebih baik daripada dia. Pertama, dia rasa dia hebat. Aku lebih baik daripada dia. Dalam waktu yang sama, dia rendahkan. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, kata iblis. Kau ciptakan aku daripada api dan kau ciptakan dia daripada tanah. Ini takabur dari 2 sifat ni. So kita mana kena hindarkan lah ya. Sifat kita rasa kita mungkin cantik, alhamdulillah, memang Allah kurniakan kita. Ada orang memang Allah kurniakan dia cantik. Sendiri perasan kat cermin, itu ujub terpanggil. Cantik aku ni kan. Itu ujub terpanggil. Tapi kalau anda kata dalam waktu yang sama, itu orang sebelah kan. Itu dia panggil takabur. Ujub salah satu juga maknanya mazmumah. Mazmumah ni mana sifat buruk bagi hati lah. Dan ulama ataupun Nabi pun suruh kita buang. Sebab takut daripada ujub tu dia akan lahir takabur. Dia bermula dengan perasaan sendiri dia. Takut kalau tak diubat benda tu, lama-lama dia jadi takabur. Dia akan merendahkan orang lain. Kemudian pengajaran yang pada hadis yang kedua pada hadis ini, tidak masuk syurga di sini bererti tidak masuk syurga terus. Mana terus ni makna langsung lah direct. Tetapi dia akan dibersihkan di neraka dulu. Maksudnya tak masuk syurga tu langsung tak masuk, tidak. Tapi dibersihkan dulu. Maknanya dibersihkan dulu, disucikan dulu Dia rendam dulu lah ya. Pakai klorok macam itulah kalau dekat kalau dekat dunia ni kan, baju kotor kena klorok dulu lah macam tu. Mana dia bersihkan dulu. Tidak masuk syurga ni bukan langsung tak masuk, tapi tak direct masuk. Dimasukkan, dibersihkan dulu. Supaya nak bersihkan. Sebab yang di syurga ni adalah orang-orang baik. So dibersihkan sifat-sifat yang demikian itu. So jadi yang keduanya maknanya dia akan masuk tak masuk ni bukan tak masuk langsung Sebab selagi mana orang hatinya ada iman, lidahnya mengucap kalimah syahadah, maka selagi itulah dia akan masuk syurga. Neraka ni, ibu akak-akak ni rahmat Allah sekalian,
neraka ni api dia kalau ikut sebahagian daripada ulama hitam. Di dunia ni api yang paling panas warnanya hijau ataupun biru. Tapi rupanya ada lagi kalau makin panas dia hitam. Sebenarnya neraka ni sebenarnya gelap. Dia bukan terang terbakar, dia gelap, dia api dia hitam. Mengikut sebahagian ulama. So jadi orang yang ada iman, dia pernah buat beramal di dunia tapi kemudian masuk neraka. Jadi dia punya badan ni ada cahaya. Sebab badan kita kalau beramal dia ada cahaya dia. Perasan tak kalau kita solat duha, kita doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, jadikanlah depan aku cahaya, belakang aku cahaya, atas aku cahaya, bawah aku cahaya, dalam aku cahaya, luar aku cahaya. Apa maksud cahaya tu? Maksudnya amalan. Maknanya disinarkan badan kita dengan amalan. So hari ini kalau kita berwuduk, kita ambil wuduk, dalam hadis pun ada, memang muka ni akan bercahaya. Beramal ni muka akan bercahaya. So satu ketika dah habis orang-orang dari yang beriman ni, yang dibakar di neraka ni, nauzubillah, dimasukkan ke syurga. Maka syurga tu sifatnya gelap semuanya. Maka ketika itu malaikat penjaga neraka meminta izin pada Tuhan, ya Allah, izinkan aku untuk menutup pintu neraka selama-lamanya. Mana tak ada lagi orang akan masuk syurga. Izin aku untuk menutup pintu neraka untuk selama-lamanya. Maka ketika itu Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui, yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah, Allah kata apa? Allah kata, lihat pada mulut-mulut ahli neraka ni. Maka ketika malaikat raun buka mulut, ada sebahagian manusia yang memang di dunianya tak pernah buat amalan, tapi dia dapat menjaga iman dia sampai ketika akhir hayat dia. Lidahnya ni pernah mengucap kalimah syahadah, kali iman, lidahnya ada cahaya. Ketika dia buka tu, maka dia buka mulut, Allah, ada cahaya mulut dia tu. So maksudnya orang yang ada sifat kibir ini tidaklah masuk neraka selama-lama. Selagi mana dia iman, akhir dia akan masuk syurga. Tapi masuk neraka ni jangan bercita-cita lah nak masuk ya. Jangan bercita-cita lah. Sebab neraka ni ada orang kata, ada kan, saya kan mengendalikan rumah tangga banyak. Biar puas hati, masuk neraka pun puas hati. Biar. Dia neraka kat suami dia. Biar masuk neraka. Jangan bercerita masuk neraka. Walaupun sebahagian hadis ada menyatakan masuk neraka sekian-sekian tahun, tapi dalam Quran ayat semua kata neraka tu khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Kenapa kekal selama-lamanya? Sekali termasuk, lamanya tu macam kekal. Sebab tu jangan bercita-cita lagi. Taubat, baiki diri. Kalau ada ibu-ibu akak-akak yang bawa balik Mekah kan, dalam hadis Nabi SAW diletakkan dekat Masjid Madinah. Kalau kita pergi daripada pintu Babu Salam sampai kepada pintu Babu Baqi' tu, maka di situ ada 5 buah hadis. Salah satu hadisnya Nabi SAW menyatakan bahawa inna syafa'ati li ahlil kabairi min ummati, sesungguhnya syafaat aku akan aku berikan kepada umatku yang berbuat dosa, tapi dalam hati itu ada cita-cita nak jadi baik. Itu janji Nabi. Sebab tu hari ini kita biar ada cita-cita jadi baik. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku isteri soleha, ya Allah. Tengah-tengah doa, suami panggil, "Ma, ambilkan kain, mah." "Abang ni sibuk je lah, kacau je." Ya Allah, gagal lagi Tuhan. Gagal tak apa. Tapi paling kurang hati tu ada cita-cita nak jadi baik. Ya Allah, aku nak jadi orang isteri yang soleha, ya Allah. Sebab manusia ni kata Nabi, dia diarahkan dengan apa yang ada dalam hati dia. Kalau kita tiap-tiap hari memperbarui niat, ya Allah nak jadi isteri soleha, ya Allah, insya-Allah lambat laun kita jadi isteri soleha, insya-Allah. Tapi kalau tak pernah berniat, itu yang susah sikit lah ya. Tak ada berniat. Okey, kemudian pengajaran yang ketiga daripada hadis ini, sifat mazmumah, sifat bongkak. Sifat bongkak adalah di antara sifat-sifat mazmumah. Maknanya takabur ni ataupun bongkak ni di antara sifat mazmumah. Mazmumah ni mana penyakit hati. Dan penyakit hati ni tak sama.
tak sama. Kan, ibu-ibu, akak-akak sekalian, kan? Kita ni, kan, saya, akak-akak, ibu-ibu, suami kita, dia tak sama mazmumah. Ada orang yang mazmumah dia memang sombong. Mazmumah sombong, memang asal, nature dia. Untuk tu kita kata, tanah dijadikan dia memang macam tu. Tanah ada tu kan. Dia kaya, dia sombong, dia miskin pun dia sombong. Ada juga, kan? Tadi beli sifar Jepun 15 pasang, sebab murah tadi. Beli sifar Jepun buat action. Ada. Ada orang kadang-kadang mazmumah dia bukan sombong. Dia kaya, dia tak sombong, dia miskin pun dia biasa je. Kadang-kadang ada orang kaya pun biasa-biasa je. Sebab mazmumah dia bukan di situ. Itu mazmumah. Jadi sifat-sifat mazmumah itu kita kenal diri kita. Kalau mazmumah kita ada sombong, kita kena jaga, kan? Ada orang kadang-kadang mazmumah dia pandai baran. Sikit nak marah, sikit nak marah, sikit nak marah. Marah aja kerja. Ada orang mazmumah dia kadang-kadang, kan, kadang-kadang perempuan. Kan? Ada orang ada mazmumah dia perempuan. Dia pantang tak dah licin, jadi pening kepala. Ada. Dia tengok adik jaga Maidin tu, nanti bagus. Berupa juga adik jaga Maidin kan. Kan? Tol tu sanggup nunduk lah. Nama Nur Ashikin cantik saja budak ni. Itu yang pergi tawaf kat Mekah pun, menjeling minah Iran sebelah tu. Cantik juga budak Iran sebelah ni. Padahal pernah tahu. Padahal tengah tawaf padahal tu. Mazmumah ada di situ. Kalau suami kita ada mazmumah perempuan, susah nak cakap, kan. Dia susah nak cakap lah. Tapi kalau tak ada, jangan rungsing. Okey. So balik pada pengajian kita, tu sifat mazmumah. Sifat mazmumah kan ni tak sama. Kan? So jadi kita kena kenal sifat mazmumah kita, kena kenal sifat mazmumah suami. Kenal sifat mazmumah pasangan kita. InsyaAllah. Jadi di salah satu sifat mazmumah itu takabur atau pembongkar.